Kedua, dia kata Datuk Zahid ini kluster mahkamah. Saya nak beritahu tuan-tuan, bila mereka jatuhkan Datuk Najib, apa tuduhan yang dia kata pada Datuk Najib? Dia kata Datuk Najib perompak penyamun yang telah menggelapkan duit 1MDB. Betul tak betul? Lepas pilihan raya, saudara, kita tunggu, tak ada pendakwaan. Lepas sebulan lebih lepas tu, bila Datuk Najib mula attack di Facebook dia, baru mereka melakukan pendakwaan ke atas Datuk Najib. Itu pun Datuk Zahid langsung tidak disentuh, tuan-tuan. Bila Datuk Zahid mula didakwa di mahkamah, selepas dia menjadi Presiden UMNO. Lepas dia jadi Presiden UMNO, tuan-tuan, dia dipanggil oleh Tun Dr. Mahathir. Sebab Tun Dr. Mahathir, tuan-tuan, tahu, saudara, kalau dia dapat pujuk Datuk Zahid menyertai Bersatu, UMNO akan dibubarkan dan ramai orang UMNO akan menyertai Bersatu. So ini harapan Tun Mahathir. Dia kata, Zahid, saya nak you bubarkan UMNO, masuk Bersatu. Datuk Zahid kata apa, tuan-tuan? Dia kata, Tun, kalau saya bubarkan UMNO, saya masuk Bersatu, kubur saya nanti banjir. Sebab apa banjir? Tun kata, apa pasal banjir pula? Dia kata, ahli UMNO ada 3.7 juta orang. Orang-orang UMNO yang marah kat saya kerana saya bubarkan UMNO akan kencing di kuburan saya. Lepas tu dia kata, Tun ni parti kecil, ular lidi. Takkan ular lidi nak makan ular sawah? Betul tak betul, tuan-tuan? Hanya kerana ini, tuan-tuan, hanya kerana ayat ini, saudara, saya nak beritahu tuan-tuan, Datuk Zahid tak sampai 10 hari berhadapan dengan pertuduhan, bukan satu, bukan dua, 87 pertuduhan. Saya nak beritahu tuan-tuan, pertuduhan ini sudah terbukti, pertuduhan yang berniat jahat, pertuduhan yang bersifat selective prosecution, memilih, dan pertuduhan ini bermotifkan politik. Setuju tak setuju? Apa bukti dia? Bukti dia, tuan-tuan, senang saja. Dalam kes yang pertama, kes yang pertama ni, tuan-tuan. Kes yang saya mengikuti kes ni, saya duduk dalam mahkamah, saya dengar. Saya nak beritahu tuan-tuan, bila perjalanan prosiding mahkamah, Datuk Zahid dituduh telah menerima dana politik. Saya nak tanya dengan tuan-tuan, undang-undang di Malaysia ni terima dana politik salah ke tak salah? Tak salah. Saudara Osman, Ketua Cawangan, Ketua PDN, AJK bahagian, pernah tak dapat dana politik? Mesti dapat. Ketua bahagian bagi. Betul tak? Saya pun pernah dapat dana politik. Semua orang politik boleh dapat dana politik. Kita pernah nak buat undang-undang tahun 2012 di bawah NKRA Rasuah. Siapa yang terima dana politik kena isytiharkan. Tetapi siapa yang tak nak isytihar masa tu? Presiden dengan timbalan Presiden UMNO setuju kita buat undang-undang. Tetapi yang tak nak isytihar, pertama parti PKR. Kenapa PKR tak nak isytihar? Saudara, PKR mendapat dana pilihan raya 2004 daripada George Soros, bangsa Yahudi yang berketurunan Amerika, tuan-tuan. Kalau orang tahu PKR dapat duit daripada Yahudi, berkawan dengan PAS. PAS masa tu, tuan-tuan, dia punya target dia ialah nak melaksanakan negara Islam. Betul tak, tuan? Agak-agak kalau ambil duit Yahudi, ambil duit Soros, bila dia menang dengan duit Soros, duit Yahudi ni, boleh tak dia melaksanakan negara Islam bersama PAS? Boleh tak boleh? Dia tak boleh memerintah mengikut acuan dia sendiri. Dia kena perintah mengikut acuan daripada Yahudi, daripada Amerika. Bagi siapa derma kepada PKR untuk buat program-program kursus perkadiran dan sebagainya, yang bagi, tuan-tuan, yang bagi dana untuk IKD, Institut Kajian Dasar. Membuat program-program ni ialah semua yayasan Kristian daripada Jerman. Nama dia Konrad Adenauer. Saya nak beritahu tuan-tuan, baru-baru ini pengarah komunikasi PKR telah dihantar ke Singapura membentangkan kertas kerja dalam program yang dianjurkan oleh Konrad Adenauer Stiftung. Dan Konrad Adenauer Stiftung ini, tuan-tuan, ditaja oleh CIA. Ingat lagi tak ada video-video yang disebarkan tahun 2018 lepas kita tewas? IRI, International Republican Institute, dengan beraninya memberitahu, we have been working with the Malaysian opposition for 17 years. We have been funding them. Dia kata
Dia dah bekerjasama dengan pembangkang di Malaysia selama 17 tahun dan mereka membiayai dia, tuan-tuan. Okey bang, gas tu okey Jadi, saudara, kalau tuan-tuan berikan undi pada PKR ataupun Pakatan Harapan di bahagian Datuk ni selepas pilihan raya, kalau Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, tuan-tuan, dia tidak boleh memerintah mengikut acuan dia sendiri. Betul tak, tuan-tuan? Dia akan jadi macam dulu zaman Filipina, bila Amerika kata kita serang Iraq, mereka pun hantar tentera pergi ke Iraq, tuan-tuan. Kita tak nak benda ni berlaku. Nasib baiklah Filipina dapat Presiden Duterte. Bila dia berkuasa, dia tukar polisi, dia lawan Amerika, dia terus berkawan dengan China. Sehingga hari ini dia dilindungi oleh China, tuan-tuan. Amerika tak berani sentuh dia. Saudara, DAP juga, tuan-tuan, DAP juga tak nak declare sebab mereka dapat duit daripada Taiwan. Mereka dapat duit daripada China. Hari ini saya tak nak cerita lepas-lepas orang kata ni cerita basi. Saya dah cerita benda ni, duit yang Wan Aziza berjumpa dengan Soros tahun 2003. Berpuluh tahun, dah hampir 19 tahun saya cerita. Sekali pun dia tak berani saman saya. Betul tak betul, tuan-tuan? Kalau saya cerita fitnah, dah lama saya kena saman. Hari ini saya nak beritahu tuan-tuan. Tuan-tuan, saya dah pusing satu Malaysia. Mana lagi banyak? Bendera PN ke bendera PN? Bendera PN lagi banyak, tuan-tuan. Antara bendera PN dengan bendera Harapan, mana lagi banyak, tuan-tuan? Bendera Harapan lagi banyak. Sebab apa? Ini kita kena guna otak kita fikir. Tuan-tuan, mereka memerintah 22 bulan. Betul tak? Kita dah memerintah 61 tahun. Takkan duit kita begitu sikit berbanding duit dia? Sebab apa dia ada duit banyak? Sebab mereka, tuan-tuan, saudara, mereka mendapat dana bukan hanya daripada orang-orang yang mengayakan mereka dalam tempoh 22 bulan. Mereka dapat dana asing, dana daripada Amerika. Tuan-tuan, saudara, zaman BN, kita tahu, bukan kita tak tahu, tetapi menerima dana politik tak salah. Tidak salah. Itu sebab kita tak pernah dakwa pun pemimpin mereka. Sama juga, hari ini kita lihat Muhyiddin kata apa? Kalau kita memerintah, kita dalam manifesto dia kata apa? Kita tidak akan membenarkan lagi sumbangan politik daripada luar negara. Kepala otak. Tuan-tuan, dia boleh sembang lah. Hari ini, tuan-tuan, orang bodoh mana yang nak bagi sokongan, nak bagi duit pilihan raya kepada Perikatan Nasional, bertanding di Johor kalah, bertanding di Melaka kalah, sentiasa kalah je. Betul tak, tuan-tuan? Tapi kenapa dia ada banyak duit? Kenapa dia ada banyak duit? Adakah dia bergantung kepada sumbangan politik? Tidak. Dia jadi kerajaan. Bila dia nak mempertahankan kedudukan dia sebagai Perdana Menteri, kerana orang UMNO ketika itu, mula-mula kita sokong dia, mula-mula dia dengar cakap kita nasihat bagi air citra, dia bagi. Kita nasihat suruh bagi RM600 setiap orang yang dikurung di rumah, setiap keluarga, dia bagi. Lepas tu dia mula pijak kepala. Pemimpin kita nak disumbat dalam penjara. Bila kita lawan balik, tuan-tuan, apa dia buat? Dia naikkan angka COVID. Sampai dah digembar-gemburkan, orang dah mula takut dengan COVID, mereka pun lockdown satu negara. Tuan-tuan, tempat lain pun lockdown. Tapi tak seteruk Malaysia. Malaysia sekejap lock, sekejap buka, sekejap lock, sekejap buka. 18 bulan, tuan-tuan. Sampai berapa ramai mati bunuh diri, tuan-tuan. Betul tak betul? Kerana keterdesakan hidup. Pinjam malung tak boleh bayar, buntu tak tahu macam mana nak sara keluarga. Tak pernah berlaku dalam sejarah. Tapi zaman Muhyiddin, benda ni berlaku. Hari ini tak ada orang akan bagi mereka duit. Tapi tuan-tuan, dia belanjakan RM600 bilion sepanjang tempoh darurat. Duit ini tak pernah pun, tuan-tuan, diisytiharkan. Tak pernah diisytiharkan. Jadi saya nak beritahu, tuan-tuan, Dato' Zahid dituduh menerima sumbangan politik daripada UKSB. Ketika dalam mahkamah, hakim bertanya, saya tengok dalam kertas ketuduhan ini ada dua nama.
Kenapa awak cuma siasat Datuk Zahid Hamidi? Kenapa seorang lagi tak siasat? Saya tak nak sebut nama seorang lagi sebab calon Barisan Nasional juga. Tuan-tuan sendirilah cari. Saya nak beritahu tuan-tuan, hakim pun ada otak boleh fikir tuan-tuan. Betul tak betul? Saudara, jawapan daripada pegawai SPRM ni depan mata saya. Dia kata saya diarahkan oleh pihak atasan supaya siasat Datuk Zahid seorang. Ini jelas menunjukkan bahawa pendakwa ini bermotifkan politik. Betul tak betul tuan-tuan? Bermotifkan politik. Tapi Allah Ta'ala ni maha berkuasa, saudara. Maha berkuasa. Saudara, dalam prosiding mahkamah, tiba-tiba bila pegawai penyiasat tadi ditanya oleh Peguam Datuk Seri Zahid, iaitu Datuk Zaidi. Datuk Zaidi bertanya, dia kata, selain daripada Datuk Zahid yang kamu kata kamu bagi, Datuk Zahid pun tidak mengesahkan bahawa apa yang dituduh itu betul. Sebab apa tuan-tuan? Sebab saudara, kalau ada pun sumbangan sekali dua kali, itu pun dalam 100,000 saja, tetapi dituduh ni sampai 13 juta ringgit lebih. Saya nak beritahu tuan-tuan, bila disiasat tuan-tuan, kita lihat orang ni gaji 10,000, seorang lagi pun gaji 10,000, seorang lagi pun gaji 10,000, tetapi kemewahan dia saudara, ada rumah kat pavilion. Pavilion ni, Alif Syukri jual rumah dia kurang-kurang pun 7-8 juta tuan-tuan. Pavilion banglo macam Wang Badak tuan-tuan, kawan baik KJ ni. Wang Badak ada bukan setakat rumah di pavilion, ada banglo di Putrajaya, ada rumah sebiji lagi, ada Mercedes Benz, ada Range Rover 2 biji, ada apa ni Harley Davidson beberapa biji. Jadi hakim pun cakap, kita mempertikaikan, betul ke duit ini dibagi kepada Datuk Zahid? Tak dapat disahkan. Apa bukti yang mereka gunakan tuan-tuan? Buku 35 tuan-tuan. Buku 35. Ada bukti CCTV? Tak ada. Ada bukti duit masuk dalam account bank? Tak ada. Satu apa pun tak ada. Yang ada buku 3 minit tinggal. Macam mana nak ada? Yang ada tuan-tuan ialah buku 35 yang kemudian dipanggil legend. Bila dah tak ada bukti sekarang, apa yang berlaku tuan-tuan? Peguam Zaidi tadi bertanya, selain daripada Datuk Zahid, siapa lagi yang kamu bagi duit? Dana politik. Dana politik tak salah dari segi undang-undang Malaysia. Siapa pun boleh terima, ahli politik boleh terima, parti politik boleh terima, tak salah. Tetapi bila David Tan menjawab tuan-tuan, David Tan mengatakan, selain daripada Datuk Zahid, saya juga menyumbang kepada Tun Dr. Mahathir. Terbongkar tuan-tuan. Dia duk ratib 2.6 bilion, 2.6 bilion. Berapa jumlah yang kamu berikan kepada Tun Dr. Mahathir? 2.6 million. Ambil kau. Macam mana bagi? Dia bagi kepada Tan Sri Rahmat. Tan Sri Rahmat ialah suami kepada Puan Sri Yasmin. Puan Sri Yasmin ialah anak saudara kepada Tun Dr. Mahathir. Terbongkar. Kantoi. Kemudian kita tanya, siapa lagi yang kamu bagi? Saya turut beri kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Yang dok kata dia bersih kepala otak dia tuan-tuan. Tetapi si Tompok ni sebab dia lembab tuan-tuan, dia dapat separuh saja daripada apa yang Mahathir dapat, 1.3 juta. Siapa yang dah dapat? Hanifah Aman dapat. Itu sebab saudara Hanifah Aman hari ini naik pentas bersama dengan Anwar Ibrahim. Dia cakap, saudara, Zahid suruh dia jangan bertanding. Datuk Zahid cakap jangan bertanding, saya akan lantik menteri. Kepala otak dia. Saudara, berapa ramai lagi orang kita boleh dilantik menteri? Apa pasal kita nak lantik pengkhianat macam dia? Betul tak betul tuan-tuan? Ada je benda yang dia reka tuan-tuan. Saudara, ini berlaku dalam mahkamah. Bila hakim tengok tuan-tuan bahawa jelas pendakwaan dah lah terpilih, Datuk Zahid kena, orang lain tak kena. Yang siasat Datuk Zahid saja. Sedangkan dalam kertas report tu ada 2 nama. Nampak pendakwaan berniat jahat. Akhir sekali tuan-tuan, hakim memutuskan tidak ada prima facie. Kes pun tak ada. Ini Allah Ta'ala boleh kerja tuan-tuan.
nasib Datuk Zahid pun baik, dapat hakim lagi sebulan nak pencen. Hakim lagi sebulan nak pencen, kita nak sogok dia, nak naikkan pangkat. Kalau kena Datuk Zahid tak boleh, tinggal sebulan. Nak ugut dia, kalau kau tak kenakan Datuk Zahid, kau akan kena pun tak boleh, tinggal sebulan. Tengok saudara, kalau orang beriman ni saudara, insya-Allah Allah akan selamatkan dia. Hari ini saudara saya nak beritahu tuan-tuan, macam-macam mereka buat. Mereka kata kita ni dah ketinggalan, tinggal 38 kursi. Saya tak tahulah mana dia dapat, mungkin sama nombor kereta saya punya nombor kereta dengan Datuk Zahid punya nombor kereta 38, yang tu dia ambil, betul. Saudara, langsung tak berasas. Itu sebabnya orang-orang di bahagian Datuk, saya minta satu. Hari ini yang saya paling takut ialah kalau Pakatan Harapan memerintah. Sebab apa? Sebab ada orang kata kita dah try Atuk jadi Perdana Menteri, gagal. Kita dah try Muhyiddin jadi Perdana Menteri, gagal. Kita belum pernah cuba Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Saya anggap ini satu benda yang bahaya, tuan-tuan. Jadi tolong pastikan anak-anak kita bila balik nanti mengundi, sekolahkan dia orang ni betul-betul. Sebab dulu tahun 2018, orang yang tak pernah merasa zaman Tun Mahathir, mereka sebut kami rindu zaman Tun. Padahal they never live during Tun's time. Tanya Kak Long, kita orang lawan dulu reformasi. Saya duduk SA bukan sekali, tuan-tuan, 2 kali. Kali pertama 2 bulan, kali kedua 2 tahun 2 bulan. Datuk Zahid pun pernah kena 11 hari. Lock up 8 kali. Macam-macam kita lalui sebab Mahathir orang benci dia, sampai orang kata dia ni Maha Fir'aun, Maha Zalim. Tapi 2018, anak muda yang tak pernah hidup zaman dia orang kata kami rindu zaman Tun. Ini kali ini sama juga. Orang yang tak tahu Anwar Ibrahim ketika Mahathir memerintah 22 bulan gagal ini, Anwar adalah ahli Parlimen Teluk Kemang, Pakatan Harapan. Betul tak betul? Bila Mahathir bawa kerosakan pada negara ini, membawa kerosakan kepada sistem perundangan kita, melaksanakan apa yang dipanggil sebagai Law of the Jungle, kedaulatan undang-undang bertukar jadi undang-undang 5. Ketika ekonomi kita dirosakkan, ketika banyak bencana melanda negara, pelabur lagi dan semua sekali benda-benda projek besar yang kita rancang, kita nak laksanakan, dia batalkan. Anwar kunci mulut kerana nak jawatan Perdana Menteri. Hari ini dia kata, kalau saya nak jadi Perdana Menteri, dah lama dah saya boleh jadi Perdana Menteri, dengan syarat saya bebaskan Zahid, saya bebaskan Najib, confirm saya jadi Perdana Menteri. Bodoh, Allah. Jangan bersembang kencang. Kalau dia ada peluang dapat 1 hari pun, tuan-tuan, dia jadi Perdana Menteri, dia tetap akan jadi Perdana Menteri. Betul tak betul? Dia punya matlamat bukan apa, tuan-tuan, dia nak balas dendam kat Mahathir. Itu yang Mahathir takut sangat dengan dia. Jadi hari ini, tuan-tuan, kita pastikan anak kita yang 18 tahun, yang tak pernah rasa zaman Mahathir, tak pernah rasa zaman Muhyiddin, kali kedua memerintah ni, dia tak pernah rasa. Yang dia tahu, zaman tu dia tak payah pergi sekolah. Sebab ambil SPM pun disebabkan Razi Jidin menjadi Menteri Pelajaran, nak pastikan bahawa orang tahu bahawa sistem pembelajaran kita baik, walaupun belajar daripada rumah. Apa dia buat? Dia rendahkan sistem pemakaran. Yang dia tak perasan, dia rendahkan sistem pemakaran, sehingga kan keputusan SPM, bila orang ada internet sekejap, sekejap lagi tak ada internet. Ada pelajar, ada peranti, ada laptop, ada yang tak ada. Tetapi akhirnya bila dia rendahkan sistem permakahan, keputusan menunjukkan lebih baik tak payah pergi sekolah sampai bila-bila. Ini bodoh, tuan-tuan. Bila orang buat sesuatu tak berfikir dengan waras, saudara, maka akhirnya, tuan-tuan, dia tak sedar yang dia buat itu menunjukkan ketidakcerdikannya. Tolong pastikan anak-anak muda bila balik, pastikan mereka ni sudah bulatkan tekad dan kuatkan semangat hanya pangkah calon Barisan Nasional. Boleh? Kita pastikan Parlimen bahagian Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi ditabarkan sebagai ahli Parlimen balik semula. Boleh? Kita pastikan di Dun Rungkut kita letak Datuk Syarul Zaman sebagai ahli Dewan Undangan Negeri Rungkut yang baru. Boleh? Kalau boleh, tugas saya selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.